Baik, kita sambung sedikit lagi tentang bagaimana Hari Kraf Kebangsaan ini boleh membantu memperkasakan mereka-mereka tempatan kita. Bagaimana komuniti kraf boleh menjana pendapatan bersama kami pagi ini. Selamat datang juga Assalamualaikum kepada Puan Nur Hashimah Ismail yang merupakan seorang pengusaha batik dari Tanjung Sepat, juga Tuan Azran Arif yang merupakan pengarah kanan bahagian pembangunan industri kraftangan Malaysia. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Bila masuk ke pekarangan kompleks kraf, kita sendiri rasa sangat bangga dengan hasil warisan negara kita. Tuan Azra mungkin barangkali boleh berikan sedikit pengenalan kepada para penonton. Menjana pendapatan merupakan satu part yang sangat integral, sangat penting sebenarnya dalam industri di Malaysia. Bagaimana sebagai pengenalan barangkali Tuan Azra boleh berikan pandangan tentang bagaimana acara-acara seperti ini boleh membantu untuk menjana pendapatan bagi para pengusaha kraf di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada SPM kerana menjemput kami pada pagi ini bersempena Hari Kraf Kebangsaan 2024 di Kompleks Kraf Kuala Lumpur ni. Jadi seperti mana kita sedia maklum, pelaksanaan Hari Kraf Kebangsaan ini akan berlangsung bermula daripada semalam 21 Februari sehingga 4 Mac 2024, dan platform sebegini sebenarnya merupakan satu pentas yang ditunggu-tunggu, bukan saja oleh usahawan kraf tapi juga komuniti kraf. Betul. Komuniti kraf. Jadi melalui program sendiri juga, sebab Hari Kraf Kebangsaan ni antara yang kita platform yang kita sediakan untuk komuniti, di mana mereka dapat mengetengahkan hasil produk mereka dan juga kelompok kumpulan komuniti mereka yang selama ini menghasilkan produk kraf. Dan melalui program sebegini juga usahawan kraf ataupun komuniti ini diberi ruang dan peluang untuk mereka berjumpa dengan pembeli dan juga menunjukkan bakat mereka sebagai usahawan kraf ni untuk menjual produk mereka. Di mana sebelum ini sebenarnya mereka tiada pengalaman untuk berdepan dengan pelanggan, networking dan platform sebegini sebenarnya bila dapat pengunjung yang ramai dan mereka akan bertanyakan berkenaan dengan produk dengan pihak komuniti, dan mereka maknanya simulasi kepada mereka ni untuk mereka terus bergiat aktif sebagai komuniti, dan juga harapan kita supaya mereka dapat jadi usahawan kraf. Ini kira macam trial run sebelum ke trade show ni. Betul. Betul. Puan Hashimah, berapa lama sebenarnya Puan Hashimah telah terlibat dalam industri batik, dan Puan Hashimah pengkhususan dalam bidang batik clay? Batik clay, betul. Yang Puan Hashimah kenakan sekarang, pakaiannya juga batik. Betul, batik clay. Kita akan cerita lebih lanjut tentang batik sebentar lagi. Tapi pengalaman Puan Hashimah sendiri terlibat dalam industri batik, bagaimana Hari Kraf Kebangsaan ini boleh membantu usahawan-usahawan komuniti kraf dalam industri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hashimah binti Ismail, wakil daripada projek pembangunan kemahiran kraf ni untuk komuniti Tanjung Sepat, Sepang, Selangor. Kali pertama saya berada di HKK. Kami belajar batik ni bermula Disember hari tu. Bayangkanlah di Disember ni baru Februari. 3 bulan kami nak catch up untuk belajar dan untuk menjadi usahawan untuk menjual di komuniti Selangor. Sangat mencabarlah, tapi kami sahut cabaran dan terima kasih kepada Kraftangan Malaysia memilih kami sebagai komuniti untuk mempelajari khas kraftangan, kemahiran kraf ni berdasarkan memfokuskan kepada batik clay, tanah liat lah. Jadi permulaan kami ni hanya menghasilkan kain pasang sajalah dulu. Tapi insya-Allah ada lagi lah proses-proses fasa untuk pembelajaran untuk kata khusus kepada batik clay. Kita teruja sebenarnya mendengarkan pengalaman dan perjalanan para komuniti kraf kita, Encik Azran. Golongan muda sekarang mereka sebenarnya sukakan ceritakan hasil kraf negara, dan bila ada option seperti clay, linduk dan sebagainya, jadi rupa batik itu lebih contemporary, jadi mudah juga untuk memasarkan kepada mereka. Pengalaman kraftangan Malaysia bagaimana? Okey. Sebenarnya melalui hala tuju yang kita gariskan untuk kraftangan Malaysia ni untuk tempoh 2020 hingga 2030, salah satu inisiatif yang kita gariskan adalah pemerkasaan komuniti. Pemerkasaan komuniti. Di mana melalui program tersebut kita mewujudkan satu program yang kita namakan projek pembangunan kemahiran komuniti kraf, PPKK. Jadi program ini sebenarnya menyasarkan kepada belia-belia, suri rumah, ibu-ibu tunggal, OKU, golongan etnik dan sebagainya yang
sebelum ni tak ada pekerjaan sebenarnya. Jadi melalui program makmal dan juga pelaksanaan PPKK ni, kita kumpulkan golongan-golongan seperti ini dan kita ajar skill menghasilkan produk kraft. Walaupun pada peringkat awalnya menghasilkan produk secara ringkas, tapi di situ mereka ini dapat mengembangkan lagi. Sebenarnya mereka ni ada bakat sebenarnya. Bakat yang kita lihat, produk yang mereka hasilkan tu yang paling penting sekali dapat dijual dan juga menjana pendapatan mereka. Sangat inklusif sebenarnya. Dan apabila kita wujudkan satu komuniti dalam satu tempat tu kan, maknanya dia ada rantaian dalam satu tempat tu yang membantu yang mempercepatkan proses pengeluaran produk mereka ni, dan melalui program HKK seperti ini dan juga banyak lagi program promosi yang kita anjurkan seluruh negara dan pihak golongan komuniti ni kita bawa. Sebenarnya mereka bukan habis saja semasa program yang kita adakan di tempat mereka tu, tetapi melalui program-program pemasaran yang kita anjurkan di seluruh negara yang kita akan dedahkan kepada bagaimanakah mereka dapat menjadi usahawan. Yang penting mereka boleh menjual produk mereka. Pengalaman Puan Hashimah juga setelah 3 bulan ini, apa antara yang paling menarik yang boleh dikongsikan dengan para penonton Selamat Pagi Malaysia? Yang paling menariknya kami boleh menghasilkan batik clay ni setanding dengan orang-orang yang dah berpengalaman lah. Sebab batik clay ni adalah batik alternatif daripada batik lilin kan. Kalau batik lilin ni dia secara tradisional. Ya, betul. Jadi kami menyahut cabaran lah sebenarnya mempelajari batik clay ni. Lepas tu kami ni adalah di kalangan daripada suri rumah sepenuh masa yang ingin menjana pendapatan lah. So sangat seronok lah. Bagaimana pembahagian masa? Macam Puan Hashimah ada juga tanggungjawab di rumah. Untuk pertama, batik clay ni pembuatan dia mudah. Maknanya kita boleh buat di depan rumah. Peralatan yang digunakan simple. Maknanya kita boleh merancang dia bila kita nak membuat clay tu. Maksudnya tak adalah orang kata tertinggal aktiviti yang sepenuh seharian yang kita buat. Cik Azra, ini merupakan satu anjakan paradigma yang sangat membanggakan sebenarnya. Kalau dulu mereka terpaksa nak berkorban kat rumah ataupun nak bekerja. Jadi ini semua dapat digemblengkan sekali dan bukan satu usaha yang sangat inklusif. Bagaimana Cik Azra lihat daripada mula mereka bermula sehingga melalui proses bimbingan yang diberikan oleh pihak kraftangan, bagaimana lebih hebat mereka sebagai seorang usahawan. Bukan saja sebagai mereka, malah sebagai seorang usahawan. Bila permulaan program ni kita anjurkan PPKK ni kan, sebenarnya kita tak adalah expect mereka dia dapat menghasilkan produk seperti mana yang kita harapkan. Sebab golongan komuniti ni yang kita lihat ni, kita ambil daripada yang itulah yang seperti saya maklumkan tadi kan. Tapi apa yang penting sebenarnya perancangan dan juga hala tuju mereka ni. Mana kita nak letakkan mereka ni sebenarnya kan? Bermula sebagai komuniti dan ending dia nak jadi apa? Kan? Tentulah menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan juga kita mengharapkan juga komuniti ni dapat meneruskan aktiviti-aktiviti pengeluaran kraft ni bukan saja melalui program PPKK yang kita anjurkan, tetapi melalui aktiviti pengeluaran seharian yang mereka jalankan, dan juga mungkin mereka perlu bergerak sendiri selepas ini sebelum menjadi usahawan yang sebenar. Dan kita mengharapkan lebih ramai lagi kumpulan-kumpulan komuniti yang kita dapat wujudkan di seluruh negara ni. Dan kita lihat industri kraft ni sebenarnya memang mudah je kita nak dapat menjana pendapatan dengan menggunakan sumber sedia ada di sekitar kawasan mereka tu, dan juga dengan teknik ataupun proses pembuatan yang ringkas tapi yang boleh dibuat diolah secara komersial. Dan kita lihat apa yang mereka hasilkan ini memang kita dah ada kat mana kita nak letakkan mereka ni. Yang paling penting sekali usaha daripada komuniti ni dapat meneruskan aktiviti pengeluaran dan juga tidak berhenti, jangan putus asa. Walaupun banyak cabaran nak jadi usahawan ni kan. So tapi dalam masa yang sama pihak kami sentiasa memantau juga memberi khidmat nasihatlah kepada komuniti supaya mereka ni berada di landasan yang sebenar untuk bergelar sebagai seorang usahawan pada satu masa nanti. Untuk HKK ni, Puan Nur Hashimah, nanti stesen di mana? Adakah di Kompleks Rah ataupun akan ke Tanjung Sepat juga untuk memasarkan produk? Untuk perancangan akan ada di kompleks ni juga dan di Tanjung Sepat lah. Dua-dua. Baik, sekali lagi Encik Azran, saranan jemputan kepada mereka yang belum pernah ataupun mereka yang juga memang telah setia ke Hari Kraft Kebangsaan ni, apa yang ingin dikatakan kepada mereka? Okey, Hari Kraft Kebangsaan ni sebenarnya sambutan yang cukup besar untuk bukan saja untuk
usahawan kraft, tapi juga kepada peminat-peminat kraft. Ya. Di mana di sinilah lubuknya mereka boleh mendapatkan pelbagai produk kraft dari seluruh negara. Betul. Dan dengan harga yang berpatutan. Betul. Dan juga boleh melihat bagaimana proses pembuatan dan juga nak belajar bagaimana cara nak buat pun boleh. Jadi saya menyeru kepada semua yang berada di luar sana untuk datanglah ke Hari Kraft Kebangsaan yang dah bermula semalam. Ya. Kita ada 13 hari sampai 4 Mac dan pelbagai aktiviti menarik yang kita sediakan dan sekarang ni pun penghutan awam pun dah banyak. Cuti sekolah turunnya depan komplek kraft ni dah ada melalui MRT stesen MRT. So mereka turun ngam-ngam dah keluar terus masuk ke komplek kraft. Dan datanglah beramai-ramai meriahkan Hari Kraft Kebangsaan dan semarakkan semangat kita untuk mengguna produk kraft ataupun ini kraft Malaysia. Dan terima kasih juga tahniah Puan Rashimah, semoga terus berjaya pada masa akan datang.